بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Ini adalah hukum yang kedua. Hukum yang pertama ialah berkaitan dengan qisas. Jadi didatangkan umur munazzimah, perkara-perkara undang-undang bagi manusia supaya dengan undang-undang ini akan teratur kehidupan umat Islam. Jadi hukum yang kedua tentang umur munazzimah, perkara-perkara untuk menyusun kehidupan manusia, ialah difardukan, diwajibkan ke atas kamu jika datang salah seorang kamu kematian, jika ia meninggalkan harta, agar memberi wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabatnya dengan cara yang adil, dengan cara yang baik, sebagai kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini turun di awal-awal sekali. Awal Islam turun ayat ini ketika mana orang-orang jahiliah, pada zaman jahiliah mereka memberi wasiat, tetapi mereka memberi wasiat kepada bukan waris mereka. Waris mereka yang terdekat dengan mereka, seperti bapa mereka, ahli keluarga mereka yang terdekat, tidak dibagi hartanya. Jadi mereka apabila mewasiatkan hartanya, mereka berikan kepada orang lain yang kadang-kadang tak ada kena kekeluargaan pun. Harta itu dibagikan kepada mereka semua. Jadi orang tua mereka tak dapat bahagiannya, ahli keluarganya tidak mendapat bahagiannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, diwajibkan ke atas kamu, apabila datang kepada salah seorang daripada kamu kematian, apabila satu orang itu dia dah merasakan bahawa dia dekat-dekat nak mati, tak ada harapan lagi untuk hidup. Jika dia meninggalkan kebaikan, mana dia ada harta yang akan ditinggalkan, maka hendaklah dia memberi wasiat kepada kedua orang tua dia. Dia wasiat kepada orang tua dia, kerana orang tua lah yang paling dekat dengan dia. Dalam jahiliah dulu, mereka akan bagi kepada orang lain. Orang tua tak dapat apa-apa. Jadi diperintahkan, Allah Ta'ala wajibkan supaya mereka memberi wasiat kepada kedua orang tua. Adapun ayat ini sebenarnya, kebanyakan ulama menyatakan bahawa ayat ini adalah mansukh dengan turunnya ayat yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Diwasiatkan ke atas kamu pada anak-anak kamu, bagi anak lelaki itu dua bahagian daripada anak perempuan. Apabila turun surah An-Nisa tersebut, ayat yang ke-11 daripada surah An-Nisa, maka ayat ini dia menjadi mansukh. Tetapi ayat ini masih lagi, sebagian ulama mengatakan ayat ini tidak masuk, bahkan masih lagi boleh diamalkan. Iaitu bagi apabila orang tua dia kafir. Kerana orang tua yang kafir, dia tidak boleh mewarisi harta daripada anaknya yang Islam. Begitu juga kalau dia masuk Islam, sedangkan ahli keluarga dia, abang-abang dia kafir. Dia isteri pun tak ada, anak pun tak ada, accident, sakit, dan doktor kata tak ada harapan nak hidup. Sedangkan dia ada banyak harta, dia boleh wasiatkan kepada orang tua dia yang kafir, dan juga dia boleh wasiatkan kepada adik-beradik dia yang kafir. Kalau tidak, harta itu akan terus pergi ke Baitul Mal. Harta akan terus pergi ke Baitul Mal apabila tidak ada waris yang boleh mewarisi harta dia. Sebab di antara perkara yang menghalang daripada mewarisi harta ialah disebabkan kerana kafir. Jadi apabila orang tua dia tadi dalam keadaan kafir, maka dia boleh wasiatkan untuk kedua orang tua dia. Kerana Allah Ta'ala sebutkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Dalam surah Luqman Allah Ta'ala sebutkan, hendaklah kamu menggauli kedua-dua, iaitu orang tua kamu dengan cara yang baik. Ini masalah ayat ini berkenaan dengan orang tua yang kafir. Orang tua yang kafir, kalau dia perintahkan syirik, wa in jahadaka ala an tusyrika billahi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Mana kalau orang tua tadi dia menggesa kamu, dia menekan kamu supaya mensyirikkan Allah, maka jangan kamu taat pada kedua-duanya. Tapi Allah perintahkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, hendaklah kamu buat baik, hendaklah kamu bergauli mereka dengan cara yang baik di atas dunia ni. Mana orang tua yang kafir juga kena berbuat baik dengan dia. Di antara berbuat baik dengan dia ialah meninggalkan wasiat harta tadi untuk diberikan kepada orang tua apabila dia rasa diri dekat hampir dengan mati. Wal aqrabin, dan kaum kerabat dengan cara yang baik. Ini adalah merupakan suatu kewajipan. Di awal-awal dia adalah merupakan suatu kewajipan kepada orang-orang mukmin.
Kerana ketika itu belum lagi ada ayat berkenaan dengan mewarisi harta pusaka ni. Wasiat ini kita membuat wasiat ini disunatkan kepada kita. Tapi wasiat ini hanyalah kepada orang yang kalau harta, wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. Dan wasiat tadi, harta kita tidak boleh wasiat untuk ahli keluarga kita. Kepada waris tak boleh. Jadi wasiat ni hanya 1/3, dia sebagai suatu tambahan amalan kita. Sebab orang yang hidup ni dia boleh buat sedekah, dia boleh infakkan harta dia, dia boleh buat kebaikan. Tapi apabila dia telah mati, maka tak ada lagi dia boleh buat kebaikan. Melainkan dengan jalan wasiat inilah cara untuk dia buat kebaikan selepas daripada matinya. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Inna Allah a'taakum thulutha amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan lakum fi a'malikum." Nabi SAW sabda, sungguhnya Allah memberi kamu 1/3 daripada harta kamu ketika wafat kamu. Wafat kita, Allah beri 1/3 harta kita untuk kita wasiatkan, untuk diberikan kepada jalan kebaikan. Dia sebagai suatu tambahan, ziyadatan fi a'malikum, sebagai suatu tambahan dalam amalan-amalan kita. Makna 1/3 harta kita itu Allah Ta'ala izinkan kepada kita untuk kita menginfakkan harta selepas daripada kematian kita. Cuma wasiat itu jangan melebihi daripada 1/3. Nabi SAW sebutkan, la wasiyata liwarisin, mana tidak ada wasiat bagi waris. Kerana waris itu dia dah ada bahagian mereka. Illa an yujizul warsah, melainkan diizinkan oleh pewaris. Contohnya kita nak wasiatkan untuk anak kita yang jaga kita masa sakit. Dah tua, dah tak larat, ada seorang anak duduk dekat rumah, dialah yang jaga sampai matinya. Maka kita wasiatkan rumah tu contohnya untuk dia. Wasiatkan rumah tu untuk dia. Maka sebenarnya wasiat seperti ini tak boleh diluluskan, melainkan jika diizinkan oleh warasah, diizinkan oleh waris. Maka macam mana nak buat? Dah tentu dah sakit dah. Hebahlah. Kita beri pemberian pada ketika hidup tu kita beri pada ketika hidup. Bukan kita wasiat rumah itu akan diberikan selepas daripada mati kita. Kerana setiap anak itu dia sudah ada harta, sudah ada bahagian dia. Kecuali lah adik-beradik semua bila mesyuarat, semua setuju rumah tu dibagi kepada dia. Maknanya sedekah itu adalah sedekah daripada adik-beradik. Dia bukan daripada si mati, tetapi adalah daripada waris. Kerana masing-masing dah dapat bahagian dia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum syarak tidak boleh lebih daripada 1/3. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada sahabat Abu Waqqas, "Innaka in tadhara warasataka aghniya khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kalau kamu meninggalkan waris-waris engkau kaya adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka meminta-minta kepada manusia. Kamu meninggalkan dia 'alatan, dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia. Jadi biarkan mereka dapat harta pusaka. Jadi kadang-kadang setengah orang ni oleh kerana dia tak tahu tentang harta pusaka ni. Ini satu masalah yang sangat rumit yang berlaku pada hari ini. Yang menyebabkan kadang-kadang harta pusaka itu sampai 20 tahun, 30 tahun tidak dibahagi-bahagikan. Jadi ini bab berkenaan dengan orang yang nak mati. Bila orang yang mati, maka buatlah wasiat. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, maka siapa yang menggantikan wasiat. Jadi dia menukarkan wasiat. Yang menggantikan wasiat ni siapa? Orang yang menerima wasiat. Iaitu orang yang pemegang amanah, yang menerima wasiat daripada si mati. Maka jikalau dia menggantikan wasiat setelah dia mendengarnya, ba'da ma sami'ahu, selepas dia mendengarnya, fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna, maka sungguhnya hanyalah dosanya atas orang-orang yang mengubahkan wasiat itu. Dosa ke atas orang yang mengubahkannya. Penerima wasiat tadi, maknanya orang yang dia menerima wasiat, dia dah beritahu si mati wasiat sekian. Tapi bila si mati tadi mati, dia ubahkan.
Bila dia ubahkan, maka bila bawa kepada hakim, hakim bacakan, okey, berdasarkan pada bukti, si mati telah membawa wasiat sekian. Padahal ianya telah diubah oleh orang yang menerima wasiat. Maka hakim baca, orang ni dapat sekian, orang dapat sekian, orang dapat. Sebenarnya orang ni sepatutnya dia dapat 50. Tapi wasiat ni dia telah ubahkan, orang ni dapat 100. Orang yang dapat 100 tu dia berdosa tak? Dia tak berdosa. Yang pergi mengubahkan wasiat itu, dialah yang berdosa. Adapun orang tadi, dia menerima daripada si mati hanya wasiatkan kepada dia 50 saja. Tapi penerima wasiat telah ubahkan kepada 100. Orang yang dapat wasiat tersebut, maka dia dapat 100 tadi adalah halal untuk dia. Dia tak berdosa. Yang berdosa ialah orang yang mengubahkannya. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar, lagi pula Maha mengetahui. Jadi kena ingat bahawa Allah mendengar setiap wasiat-wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat. Dan juga Allah Maha mengetahui tentang orang yang mengubahkan wasiat-wasiat mereka. Maka berjaga-jagalah, kerana Allah Ta'ala tahu apa yang mereka lakukan. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala ithma alayh innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang takut atau khawatir daripada pemberi wasiat akan berlaku berat sebelah. Mana siapa yang takut pengwasiat ini, yang nak buat wasiat si mati ni, bakal si mati ni, dia berlaku berat sebelah. Au isman, ataupun berbuat dosa. Kalau berat sebelah ni, sepatutnya setengahnya, apabila contohnya dia buat wasiat kepada anak-anak dia, supaya bahagi harta pusaka dengan mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya lah. Tapi dia telah bagi anak sekian dapat sekian, anak sekian dapat sekian. Anak dia oleh kerana yang seorang ni masih kecil, dia tengok yang seorang ni masih kecil, masih sekolah lagi, dia nak mati dah. Maka dia telah wasiatkan sebahagian daripada harta untuk anak dia yang kecil ni. Maka ini adalah merupakan suatu berat sebelah. Kerana dia mewasiatkan suatu yang tak patut dia lakukannya. Au isman, ataupun berbuat dosa. Buat dosa macam mana? Dia kata 1/5 daripada harta aku ni berikan pada gereja, ataupun berikan kepada tempat-tempat maksiat contohnya. Mana suatu tempat dosa. Ataupun ada orang yang nak melakukan maksiat untuk menolong dia melakukan, ataupun untuk infakkan gitar. Maknanya belikan gitar untuk diinfakkan di badan-badan kebajikan contohnya. Maknanya untuk berbuat dosa sini. Fa aslaha bainahum, maka dia memperbaiki di antara mereka. Jadi kalau sekiranya berlaku sama ada apa kita panggil berat sebelah, ataupun satu kezaliman daripada orang yang mewasiatkan, maka dia islahkan, memperbaiki. Betul, beritahu kepada orang yang nak mati ni, beritahu infak begini dia tak boleh. Kita tak boleh buat seperti gini, wasiat seperti begini kita tak boleh buat. Ataupun kamu nak wasiatkan infak kepada perkara yang haram, ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang bila si mati tadi, dia nak wasiatkan sesuatu, ahli keluarga ada. Kadang-kadang ahli keluarga terpaksa akur, diamkan, tak puas hati. Bapaknya duk nak wasiatkan sesuatu, tetapi wasiat itu anak-anak merasa ini adalah merupakan satu berat sebelah, satu kezaliman kepada mereka. Tapi mungkin dia boleh melalui orang yang penerima wasiat tadi, melalui dia suruh cakap dengan si bapaknya. Cakapkan, beritahukan kepada. Jadi kalau dia islahkan, dia mendamaikan di antara mereka, fala isma'ali, maka tidak ada dosa ke atasnya, pada atas orang yang mendamaikannya. Maka atas muslim, orang yang memperbaiki itu tidak ada dosa ke atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi pula Maha Kasih Sayang. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dua perkara yang berkaitan dengan umur munazzimah. Perkara yang menyusun kehidupan bermasyarakat ini, supaya kehidupan masyarakat teratur, kehidupan masyarakat hidup dalam keadaan yang aman, damai, dalam keadaan baik. Maka biasanya apabila datangnya umur munazzimah, maka selepas itu akan datangnya umur muslihah. Perkara yang boleh mengislahkan diri satu orang itu. Perkara yang boleh mengislah, memperbaiki diri seseorang tersebut. Kita kena faham, sembahyang, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir, ini semua adalah merupakan amalan untuk memperbaiki diri kita, untuk islah diri kita.
Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Maka kalau melalui sembahyang, keadaan diri kita masih lagi berterusan, kekal, buat maksiat sentiasa tak berhenti. Maknanya dalam sembahyangnya ada tak betul lah tu. Sehingga sembahyang itu tidak dapat mengislahkan diri dia. Kalau sembahyang dah betul, Ustaz, saya dah mengaji kitab, habis berpuluh kitab fiqh dah ngaji. Bab sembahyang ni kalau Ustaz buat kursus sembahyang ni, saya sentiasa hadir. Tak pernah tak hadir. Kita kena cek diri kita sendiri. Sembahyang kita sampai ke tahap khusyuk ataupun tidak. Mungkin dah baiki semua sekali, rupa-rupanya khusyuk tak ada lagi dalam sembahyang. Maknanya nak memperbaiki islah diri kita, sembahyang kita akan diperisai daripada segala maksiat dan mungkar ini, kan? Apabila sembahyang kita didirikan dengan mengikut rukun dan syarat-syaratnya. Begitulah juga dengan puasa. Puasa adalah merupakan amalan islah untuk memperbaiki diri kita daripada hawa nafsu yang jahat. Maka sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Nabi SAW sebut, siapa yang mampu daripada kalangan kamu berkahwin. Nabi SAW sebutkan pada orang-orang muda, ya ma'syarah syabab, wahai orang-orang muda, siapa yang mampu daripada kalangan kamu mas kahwin. Al-ba'ah, iaitu belanja kahwin ni, siapa yang mampu, falyatazawwaj, maka hendaklah dia kahwin. Maka sesungguhnya kahwin itu, dia aghaddu lil basar, dia menundukkan pandangan. Jadi kalau jenis tak kahwin ni, sentiasa pantang nampak perempuan, tengok saja. Tak kira berpuluh-puluh lalu semua dia asyik tengok saja. Maka dengan berkahwin ini lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga bagi kemaluan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau dia tak mampu, Muhammad lam yastati', kalau tak mampu, fa alaihi shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau tak mampu, hendaklah dia berpuasa. Fa inna lahu wija', maka sungguh puasa itu adalah perisai daripada dia melakukan kemaksiatan. Maka kalau kita lihat jenayah ni dia berlaku, kalau kita tengok bab jenayah ni dia duduk di mana dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh, mula-mula kalau kita buka ialah bab taharah. Kita buka Tirmizi kan, hadis Tirmizi kita buka, mula-mula ialah bab taharah. Sama juga dalam Bukhari. Bab imam, bab ilmu, bab taharah dulu. Lepas tu bab semayang. Maknanya mulakan dengan bab ibadat. Lepas daripada bab ibadat, habis sampai haji, barulah dia masuk bab muamalat. Apabila manusia ini, dia melakukan muamalat, dia meniaga, dia buat perniagaan dan dia dapat keuntungan, maka dia ingin menyempurnakan hawa nafsu, dia ingin berkahwin. Bila dah ada duit, daripada muamalat tadi, dengan duit yang banyak, dia gunakan untuk makan. Nak makan itu, nak makan ini, nak makan Kentucky, nak makan tu, nak makan yang sedap-sedap. Maka bila dia menyempurnakan syahwat dia ketika itu, syahwat dia akan naik. Bila syahwat dia akan naik, maka dia berhajat kepada perkahwinan. Maka dia sempurnakan hajat perkahwinan dia kahwin. Maka bila satu orang itu menurutkan kepada hawa nafsu dia, maka apabila dia menurutkan hawa nafsu makan dia, hawa nafsu jima' dia, maka pasti dia akan melakukan perkara yang lebih daripada itu, iaitu dengan melakukan jenayah. Bila dia banyak mengikutkan hawa nafsu. Sebab tu di sana ada hukum qisas. Sebab tu di sana ada hukum berkaitan dengan harta. Melampaui manusia kerana mengikut hawa nafsu dia. Untuk turunkan hawa nafsu dia kepada harta dunia ni tadi, dan daripada melakukan pembunuhan kepada orang, tindakan terhadap orang, untuk mengurangkan hawa nafsu ialah dengan jalan berpuasa. Puasa ni adalah merupakan islah untuk merendahkan syahwat kita. Maka datanglah ayat umurul muslihah, iaitu tuntutan berpuasa. Berpuasa itu adalah merupakan suatu kesusahan. Susah ke senang? Kita bila nak puasa Senin Khamis, tengok-tengok ada orang bawa makanan pula. Kawan sebelah tu bawa makanan sedap pula, dia bawa dia jamu kat kita. Terus berbuka puasa. Dah niat puasa, dia pula jemput lepas kuliah ni, pergi ke rumah saya dah siap order biryani, dah order sekian kat rumah, dia dah buat siap. Kita dah niat puasa, tapi oleh kerana kita seorang yang berpuasa, dia suatu mujahadah, kesusahan. Tapi puasa bulan Ramadan ini, walaupun puasa itu suatu kesusahan, tapi bila diwajibkan ke atas semua, dia menjadi kemudahan, jadi ringan. Mana suatu kesusahan bila menimpa kepada kita dan menimpa kepada seluruh orang, maka dia menjadi suatu kemudahan. Macam kasut dekat masjid, bila hilang kasut kita, hilang. Lepas tu bila orang lain pun turun, dia punya pun hilang. Bila 10 orang hilang, maka kita pun ketawa daripada marah nak mati orang yang mencuri.
Hari ni kita pun ketawakan juga. Kasut kau pun hilang juga sama macam aku. Jadi daripada kemarahan datang, akhirnya jadi ketenangan dalam jiwa dia. Bila kita dalam satu kampung, kita seorang yang masuk hospital, muka sedih sangat. Orang datang, rupa-rupanya bila kita lihat, lepas esok ni 5, 6 orang, 10 orang, rupa-rupanya kawasan kita semua dah kena sakit macam kita. Kena juga. Haji kena juga. Jadi bila kita tengok ramai lega sikit, orang kata mententeramkan jiwa kita daripada perasaan kita yang sedih. Begitulah juga puasa ni, dia adalah merupakan suatu masyaqqah, suatu kesusahan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas semua sekali. Satu rumah sekali. Jadi bila kita puasa satu rumah, isteri pun tak masak, makanan pun tak ada. Maka ini menyebabkan mudah untuk kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Hikmahnya ialah agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bukan fardukan kepada kita saja. Allah nak sebutkan bebanan ni puasa bukan hanya kepada kita. Allah beritahu puasa walaupun susah, tapi dia bukan saja beban kepada kamu, bahkan dibebankan ke atas umat-umat yang dahulu. Mereka juga dibebankan puasa. Apa tujuan? Kalau kita nak bersoalkan, ya Allah, kenapa kami difardukan puasa? Kan? Jadi Allah telah beri jawapan. Bukan kamu saja difardukan puasa, tapi umat yang dahulu juga difardukan puasa. Semoga dengan puasa tadi dia akan datangkan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana lapar ni, haus, dalam keadaan lapar, haus, lebih lagi bangun tidur, lepas subuh, lepas daripada sembahyang subuh tidur, bangun tengah hari yang pertama, hari cuti. Bangun pertama tengok buka tudung saja, tengok bau makanan. Masih lagi bau makanan. Bila bau makanan, keinginan tu untuk makan masih kuat lagi. Mungkin hari dah seminggu tu tak apa lagi. Dia dah tak kisah. Ini kesan. Pada waktu itu, hari yang mana makanan, waktu yang lain halal untuk dia. Tetapi di waktu bulan Ramadan diharamkan untuk dia makan. Walaupun makanan itu makanan yang halal. Tetapi di waktu bulan Ramadan, siang hari dia diharamkan makan. Maka dalam keadaan dia ingat tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia berpuasa. Maka dia menahan diri kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berpuasa, kerana takut untuk melanggar perintah Allah tadi, maka dia berpuasa semata-mata kerana Allah. Maka di sinilah untuk menzahirkan sifat ketakwaan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dan puasa ni tadi Allah Subhanahu wa taala bukan fardukan hanya kepada orang kaya, bukan hanya kepada orang miskin, bukan hanya kepada orang muda. Tetapi Allah Taala fardukan kepada orang tua juga, Allah Taala fardukan. Allah Taala fardukan kepada orang kaya dan juga Allah Taala fardukan kepada orang miskin. Ini nak menunjukkan keadaan manusia ni, mengikut hukum Allah ni sama saja keadaan manusia. Tak ada perbezaan. Jangan kita kata hukum kalau merompak orang ni, merampas orang ni halal. Kalau orang bawahan merampas hukumnya haram. Kalau mencuri orang atasan hukumnya halal. Orang bawah hukumnya haram. Kalau minum arak orang atasan hukumnya halal. Pergi ke Jepun, jumpa dengan Perdana Menteri Jepun, dihidangkan arak. Oh, ni kata antara menteri-menteri. Ada setengah orang kata, ini tak apa, hak ni halal. Sebab dia ada masalah kenegaraan. Dan hukum haram dia tetap haram sama, dia tak berubah hukum dia. Kalau pembentangan apa-apa juga, kerajaan ke pembentangan bajet contohnya, sehingga tak sempat untuk melakukan solat. Pernah berlaku sekali kan? Pernah berlaku sampai lebih kurang tak sampai 2 minit lagi nak maghrib. Berlaku. Maka ada yang menjawab, dia kata ini tak apa, kenegaraan adalah lebih besar, dia kata lebih utama. Siapa lebih besar? Allah ke negara lebih besar? Hukum Allah sama. Tak kira siapa dia atasan ke ataupun dia bawahan, hukum Allah tidak ada perbezaan. Di sisi Allah tidak ada kelebihan di antara kita dengan orang lain. Di antara kita dengan orang bawah, di antara kita dengan orang atas, tak ada perbezaan di sisi Allah. Yang ada perbezaan ialah ketakwaan seorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam puasa ni, dia banyak hukum-hukum dia. Walaupun kita berlapar daripada pagi sampailah kepada terbenam matahari, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita bukan hanya disuruh untuk berlapar saja. Tetapi dalam berlapar tadi, kena jaga hukum-hukum Allah yang lain. Dan tak ada erti satu orang itu berpuasa tetapi dia masih lagi melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dia tengok video lucah. Bulan Ramadan dia masih lagi mengumpat orang. Bulan Ramadan dia masih laku perkara-perkara yang tak baik. Maka kita kena ingat, ni oleh kerana pilihan raya ni dekat sangat dengan bulan Ramadan. 17 hari bulan 5 adalah bulan Ramadan. Maka kita kena jaga-jaga dalam perkara ini. Jangan sampai di bulan Ramadan nanti menyebabkan kita mengutuk orang, kita mencerca orang, kita menghina orang. Jadi menyebabkan puasa kita tidak ada faedah. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amila bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu min ajlihi." Maka Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Perkataan dusta ni berbohong, menipu, memfitnah orang. Ini semuanya adalah perkataan bohong. Dan dia beramalkan dengan mengamalkan dengan perkara-perkara yang mendatangkan maksiat, dosa. Maka tidak ada bagi Allah hajat pada dia meninggalkan makanan dan minuman dia kerana Allah. Makan dia, minum dia tinggalkan kerana Allah. Tetapi masih lagi melakukan perkara-perkara maksiat, Allah tidak berhajatkan kepada puasa dia. Puasa dia hanya lapar dan dahaga. Oh, baca puasa. Dia sama sebenarnya. Kalau boleh kita elakkan daripada baca-baca. Kalau kita tahu, kita baca tak apa. Tapi kalau kita baca, jangan kita sebarkan pada orang. Dan sebenarnya kita, bila orang sebarkan, kita kena beritahu, ni bulan Ramadan. Kita nasihatkan kepada mereka supaya jangan mengumpat orang, jangan mencela orang. Kita kena beritahu hadis ni, bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada puasa dia. Dia meninggalkan lapar dan dahaga dia, Allah tidak berhajatkan kalau sekiranya dia masih lagi melakukan perkara-perkara maksiat. Jadi sebenarnya puasa ni lebih banyak mengislah diri kita disebabkan kerana amalan puasa bila kita banyak ibadat kepada Allah, makin bertambah-tambah untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa itu pun dah boleh sebagai perisai antara kita dengan kemaksiatan, antara kita dengan hawa nafsu kita. Dia sebagai suatu perisai. Maka apabila ditambahkan dengan banyak beribadat, solat, sembahyang, kita banyakkan beribadat, maka lebih-lebih lagi dia menjadi pintu ataupun jadi perisai untuk antara kita dengan kemaksiatan tadi. Kerana sembahyang pun dia mencegah daripada perkara keji dan mungkar, apatah ditambahkan dengan berpuasa. Ayyaman ma'dudat. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala fardukan puasa itu berapa hari? Iaitu puasa itu beberapa hari yang tertentu. Faman kana minkum maridan, maka siapa yang menjadi di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, atau ala safarin, ataupun di dalam perjalanan dia bermusafir, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka wajib menggantikan sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Apabila satu orang dalam bulan Ramadan dia sakit, doktor dah kata jangan puasa pakcik, bulan Ramadan ni jangan puasa pakcik. Ya. Dia makan ubat pula dia rasa sihat. Bila dia makan ubat dia rasa sihat, doktor dah kata jangan puasa, tapi degil juga sihat rasanya. Maka dia paksa juga untuk dia berpuasa. Kadang-kadang bila dia berpuasa di awal menyebabkan dia masuk hospital terus sampai raya. Jadi bila doktor dah nasihat dia tak boleh puasa, maka hendaklah dia tinggalkan puasa itu. Tinggalkan. Kalau dia rasa boleh puasa lain, dia sihat lagi, mana dengan makan ubat dia terus sihat, maknanya dia boleh untuk berpuasa tu lain. Tapi kalau dah doktor nasihat, pakcik bulan Ramadan ni tak boleh puasa dah. Bila dah tak boleh puasa disebabkan kerana tidak ada daya tahanan pada diri satu orang itu, maka hendaklah dia berbuka. Maka Allah Ta'ala sebutkan, siapa yang dalam keadaan sakit atau dia musafir, maka dia berbuka puasa, maka hendaklah dia mengqadakkan pada hari-hari yang lain. Maknanya kalau dia sakit, dia demam menyebabkan dia tak boleh puasa, menyebabkan dia masuk hospital 5-6 hari menyebabkan dia tak boleh puasa, maka hendaklah dia qadakkan pada hari-hari yang lain.
Adapun musafir ini, syaratnya musafir mestilah melebihi daripada 2 marhalah, iaitu 91 km. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang mereka berat menjalankan puasa, iaitu orang yang tak mampu untuk puasa, memang dah tak mampu disebabkan kerana tua. Sebabkan kerana tua dia dah tak mampu nak puasa dah. Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Satu hari satu cupak. Satu hari dia tak puasa, satu cupak diberikan kepada orang miskin. Ini apabila dia memang tak ada kemampuan untuk berpuasa dan tak ada harapan untuk sembuh daripada sakit dia, maka digantikan dengan fidyah. Faman tatawwa'a khairan, maka siapa yang sukarela mengerjakan kebaikan, iaitu dengan melebihkan fidyah. Maknanya dia bagi pada satu orang miskin. Dia bukan beri satu cupak, tapi dia beri sekilo. Satu cupak lebih kurang baru 675 gram. 675 gram satu cupak. Maka kalau diberi 1 kilo, maka itu adalah lebih baik. Maka kalau diberi 2 kilo, maka itu adalah lebih afdal bagi dia. Yang Allah wajibkan hanya satu cupak makanan diberikan kepada satu orang miskin. Tapi Allah Ta'ala sebutkan, faman tatawwa'a khairan, maka siapa yang mengerjakan kebaikan, siapa yang sukarela kepada kebaikan, iaitu melebihkan fidyah, fahuwa khairul lah, maka ianya adalah lebih baik baginya. Allah suka untuk kita lebihkan berbuat kebaikan. Bukan hanya bila kita buat tadi hanya menunaikan sekadar yang fardu saja. Kita disuruh untuk satu cupak, kita pun bagi cukup-cukup satu cupak. Bagilah lebihkan. Maka yang lebih itu adalah sebagai suatu sumbangan sedekah kita kepada orang miskin tadi. Wa an tasumu khairul lakum. Dan kalau kita kata satu cupak untuk satu orang miskin, kalau kita nak lebihkan lagi, kita nak bagi berapa? Kita nak bagi gandakan lagi, contohnya 3-4 cupak kita nak bagi kepada 3-4 orang fakir miskin, maka itu adalah lebih baik. Lagi banyak kita keluarkan, maka itu adalah lebih afdal dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan bahawa kamu berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa bagi kamu jika kamu adalah orang-orang yang mengetahuinya. Dalam keadaan kita bermusafir, hari ini orang musafir naik bas, orang musafir naik kereta. Lainlah zaman-zaman dulu, mereka musafir naik unta, naik kuda, merantasi padang pasir, keliling padang pasir musim yang panas. Memanglah mereka tak berkemampuan untuk berpuasa. Tetapi kita ni tak ada padang pasir pun. Naik kereta, pergi Kuala Lumpur, naik kereta, ada aircon. Jadi walaupun kita bertolak sebelum daripada waktu sahur, kita dah bertolak. Pukul 4 pagi kita dah tolak. Kita nak ambil rukhsah apa? Untuk tidak berpuasa. Kena ingat, puasa bulan Ramadan itu kelebihannya tidak ada pada bulan yang lain. Maka kalau kita mampu, kalau setakat sakit pening sikit-sikit, sakit kepala, kan? Walaupun ada rukhsah untuk kita berbuka sebab sakit, tapi kalau kita mampu untuk meneruskan puasa, kita teruskan puasa. Mungkin kalau bagi orang yang migraine ke, teruk sangat, maka dia terpaksa, itu lain cerita. Sebenarnya dia boleh berbuka, tetapi sayangnya bulan Ramadan yang kita tinggalkan satu hari itu, fadilat Ramadan, dia tidak menyamai dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita qadakkan pada bulan Syawal, bulan Ramadan ini syaitan diikat, rahmat Allah dibuka, pintu syurga dibuka. Bulan Ramadan adalah waktu yang doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan dapat pada bulan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kalau umat aku mengetahui tentang kelebihan bulan Ramadan itu, nescaya diinginkan kalau boleh setahun itu adalah bulan Ramadan. Kita terbalik. Kalau boleh cepat-cepat bulan Ramadan, lambatnya. Lambatnya kenapa sebulan ni lambat? Duk harap-harapnya besoknya raya. Doa-doa besok raya. Bila dengar tak raya, besok ada tambah lagi satu hari, punya sedih hati dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika bahawa kamu puasa adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yang Allah Ta'ala sebutkan ayyaman ma'dudat tadi, iaitu beberapa hari yang tertentu tu, iaitu ialah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang tertentu itu ialah bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Suatu kelebihan bulan itu, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Inilah kelebihan bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi
kemuliaan bulan itu. Salah satu sebabnya kemuliaan bulan Ramadan kerana diturunkan Al-Quran. Sebab tu, apa saja yang ada kaitan dengan Al-Quran, maka dia adalah mulia. Satu orang belajar Al-Quran, mulia dia disebabkan kerana dia belajar Al-Quran. Guru tadi mengajar Al-Quran, mulia dia disebabkan kerana ada kaitan dengan Al-Quran. Nabi tadi mulia kerana ada kaitan dengan penurunan Al-Quran. Diturunkan wahyu kepadanya. Tempat tadi mulia, Mekah Madinah, kenapa mulia? Kerana tempat itu tempat turunnya Al-Quran. Jadi segala perkara yang ada kaitan dengan Al-Quran, maka dia adalah mulia di sisi Allah. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan bulan Ramadan tadi, kemuliaan dia kerana diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan Al-Quran ini sebagai suatu kemudahan, petunjuk untuk manusia. Mudah manusia. Hudan di sini maksudnya suatu petunjuk yang mudah bagi manusia untuk memahami apakah kehendak Allah daripada ayat Al-Quran tadi. Wa bayyinatin, dan penjelasan. Al-Quran ini adalah merupakan penjelasan yang ada di dalam dia petunjuk dan hidayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal furqan, dan pembeza di antara hak dan batil. Maka perlu kita mengaji Al-Quran ni, supaya kita mengaji Al-Quran 30 juzuk, maka supaya kita dapat membezakan yang mana hak, mana yang batil. Dalam akidah, kita tahu mana akidah yang betul, mana akidah yang batil. Begitulah juga dalam kita nak memilih. Ini dekat memilih. Ayat Quran banyak menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Wahai orang-orang mukmin, jangan kamu jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ayat Al-Quran jelas. Jadi boleh membezakan kita antara hak dan batil. Bila ada orang yang berjuang, kita kena lantik ni Acong ni sebagai pemimpin kita. Dia kempen untuk Acong dilantik sebagai pemimpin. Maka kita tahu daripada ayat Al-Quran, Allah jelaskan. Ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya an istahabbul kufra 'ala al-iman. Allah Taala sebutkan dalam surah Taubah, wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan bapa-bapa kamu, saudara-saudara kamu, itu adik-beradik kamu sebagai pemimpin jika mereka lebih menyukai kekufuran di atas keimanan. Maknanya kalau bapa kamu memimpin pun, adik-beradik kamu yang bertanding untuk menjadi pemimpin sekalipun, kalau mereka ini suka kepada kekufuran, jangan kamu lantik dia sebagai pemimpin. Maka jelas daripada ayat Quran. Ayat Quran ini yang membezakan di antara hak dan batil. Kerana Allah lebih mengetahui isi hati orang-orang yang kafir. Orang kafir ni, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Maka bila Allah musuh bagi orang-orang kafir, maka segala perkara berkaitan orang mukmin ada kait dengan Allah, segala perkara yang ada berkaitan dengan Allah, mereka lah orang yang akan sangat membencinya. Mereka sentiasa akan memerangi perkara yang ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah larang daripada awal lagi, Allah larang. Faman syahida minkum asyhara, maka siapa yang melihat daripada kalangan kamu akan anak bulan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi siapa yang nampak anak bulan, ini Allah Taala sebut, faman syahida, maka siapa yang menyaksikan daripada kalangan anak bulan, dia tengok jelas, maka hendaklah dia berpuasa. Maka cara melihat anak bulan ini ialah dengan ru'yah. Mana dengan melihat. Maka adapun kita ni apabila tak melihat, tak nampak, maka sempurnakan bulan Syakban 30 hari.